dosa-dosanya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali bersiaran Selasa 9 malam dalam Tafakuh Fiddin, adab nikah kahwin. Pelbagai perkongsian kami nak bawakan dalam siri Tafakuh Fiddin kali ini. InsyaAllah kita menjurus tentang adab dalam perkahwinan. Banyak yang akan kita sentuh. Kita dah sebut sebelum ini apa faedah daripada perkahwinan itu. Dan kita pun dah masuk dua ciri dalam keburukan dalam perkahwinan. Kita nak sambung untuk ciri selanjutnya. Kalau kita boleh kembali ulang dengarkan perkongsian Tafakuh Fiddin ini, mungkin anda pun dah sama-sama ikuti. Antaranya yang suka mencari nafkah yang halal, itu antara keburukannya. Dan selagi satu, kita dah sebut tentang gagal menunaikan hak kepada isteri dalam rumah tangga itu sendiri. Ramai, semua orang ada peranan, ada tanggungjawab untuk dimainkan dalam rumah tangga. Jadi kita nak sambung bincangan kita seperti biasa. Kita bersama dengan Encik Mat Asham Ahmad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik IKIM. Berbicara kita pada malam ini nak sambung lagi dalam bab keburukan dalam perkahwinan. Sekiranya seseorang itu gagal melakukan perkara ini dan ini, maka buruklah sesuatu perkahwinan itu. Dan kita nak sentuh lagi kira bab yang terakhirlah dalam keburukan perkahwinan ini. Silakan Cik Asham untuk kita dengarkan selanjutnya. Ya, terima kasih Saudara Faiz. Para pendengar yang saya muliakan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita masih lagi membicarakan tentang perkara-perkara yang mungkin boleh berlaku disebabkan oleh perkahwinan. Banyak perkara-perkara buruk, perkara-perkara negatif yang boleh berlaku disebabkan oleh perkahwinan. Jadi kita telah sebut dua, dan kita telah bincangkan kedua-dua perkara itu. Yang pertama adalah kemungkinan disebabkan oleh perkahwinan itu seseorang itu akan menghadapi kesukaran untuk menanggung keluarganya, sehingga dia melakukan perkara-perkara yang di luar daripada yang dibenarkan oleh syariat. Maknanya dia tidak mencari rezeki yang halal untuk keluarganya. Demi kerana nak menanggung keluarganya itu, pendapatan yang halal dan yang haram bercampur aduk. Jadi ada orang yang disebabkan oleh perkahwinan menyebabkan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang sedemikian. Yang kedua, mudarat daripada perkahwinan itu apabila seseorang itu gagal melaksanakan tugasnya dengan baik terhadap isteri, terhadap anak-anaknya. Yang pertama tu yang gagal memberikan nafkah yang halal. Yang kedua, gagal menyempurnakan tugas dan amanah kepada isteri dan anak-anak, sama ada dalam bentuk nafkah ataupun dalam bentuk pendidikan, tunjuk ajar yang akan dipersoalkan di akhirat kelak. Tidak cukup semata-mata memberikan rezeki yang halal, tetapi juga mestilah anak-anak dan isteri itu dididik dengan didikan agama. Bahkan ada orang yang tersekat di hadapan Allah kerana dihalang oleh anak dan isterinya. Apa kesalahan dia? Kesalahan dia yang pertama, dia memberikan nafkah kepada anak dan isterinya daripada sumber yang haram. Ini kita kena beringat. Dan berhati-hati tentang perkara ini. Yang kedua, kerana kegagalan dia mendidik anak dan isterinya dengan didikan-didikan agama yang diperlukan untuk mereka
selamat di akhirat kelak. Saya. Sedangkan menjadi kewajipan seorang suami itu menjaga isteri dan anaknya, bukan setakat menjaga mereka daripada lapar dan dahaga, menjaga mereka daripada tidak berpakaian, memberikan pakaian, menjaga mereka daripada tidak ada tempat berteduh, tetapi juga yang lebih penting, yang lebih utama, yang lebih besar adalah menjaga mereka supaya tidak terjerumus ke dalam api neraka. Disebabkan oleh kejahilan, disebabkan oleh kegagalan mereka menunaikan tuntutan-tuntutan agama, dan disebabkan oleh kegagalan untuk menjauhkan diri daripada larangan-larangan agama. Maka di sini tugas dan tanggungjawab seorang suami dan seorang bapa itu amat-amatlah penting. Jadi barang siapa yang gagal melakukannya, maka perkahwinan itu menjadi suatu yang buruk kepadanya, sesuatu yang mendatangkan kerugian kepadanya di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah bagaimana perkahwinan itu juga boleh menyebabkan seseorang itu lebih jauh dari Allah. Sedangkan tujuan asal daripada perkahwinan itu untuk memelihara agama, untuk memudahkan kita beribadat kepada Allah. Maka dengan sebab itu disuruh seseorang itu mencari isteri yang salihah, isteri daripada keluarga yang baik-baik, yang terdidik dengan didikan agama, supaya dengan itu isteri itu akan menjadi pendampingnya di dalam menuju keredaan Allah. Tetapi kalau sekiranya sebaliknya yang berlaku, maknanya dia berkahwin, maka seseorang itu jadi semakin jauh dari Allah. Bagaimana? Contohnya apabila seseorang itu disebabkan oleh isteri dan anak-anaknya, maka dia lebih sibuk mengejar kehidupan duniawi. Bukannya dengan sebab adanya keluarga itu, maka lebih mudah untuk dia mengejar akhirat, untuk beribadat, untuk mencapai keredaan Allah dan memperolehi ganjaran di akhirat. Sebaliknya, dengan sebab berkahwin itu, maka bertambah lagi lah kesibukannya mengejar kehidupan duniawi. Kerana apa? Kerana dia bercita-cita untuk memberikan kemewahan kepada isterinya dan anak pinaknya secara berlebih-lebihan. Secara berlebih-lebihan. Bukan tak cukup tak pernah cukup. Tak pernah cukup. Sehingga jatuh kepada perkara yang haram pula. Bukan lagi mencari rezeki dan keperluan sekadar yang diperlukan, akan tetapi sehingga kepada tahap berlebih-lebihan sehingga melakukan perkara yang haram. Jadi ini adalah merupakan keburukan yang ketiga yang mungkin berlaku. Tujuan kita menyebut tentang kemungkinan ini adalah supaya seseorang itu memelihara dirinya, supaya seseorang itu ingat dan berhati-hati agar tidak terjebak dalam kesilapan ini. Ini bukan nak takut-takutkan Ialah memang kita nak takut-takutkan pun. Supaya kita takut terhadap perkara yang boleh mendatangkan mudarat kepada kita. Tujuannya supaya kita mengambil langkah-langkah yang sewajarnya. Kalau kita takut anak isteri kita menjadi musuh kepada kita di akhirat, kita takut mereka itu nanti akan mendakwa kita di akhirat kelak kerana kelalaian kita, maka apa yang patut kita lakukan? Maka kita hendaklah bekerja dengan lebih keras dalam memperbaiki diri sendiri. Pada masa yang sama berusaha bersungguh-sungguh untuk memperbaiki akhlak isteri dan anak-anak, supaya mereka itu berada di atas landasan yang dikehendaki oleh agama. Inilah yang menjadikan perkahwinan itu merupakan suatu beban yang berat. Dengan sebab itu, kalau sekiranya beban itu ditanggung dengan bersungguh-sungguh, dengan penuh keinsafan, maka perkahwinan itu akan menjadi
penyebab kepada seseorang itu mendapat keredaan Allah. Tetapi sebaliknya, kalau sekiranya perkahwinan itu hanya menyebabkan perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, menyebabkan seseorang itu semakin jauh daripada Allah, menyebabkan seseorang itu tidak lagi menjaga batas-batas agama dalam soal halal dan haram, demi kerana untuk memenuhi tuntutan hidup bermewah-mewah, maka perkahwinan itu ternyata telah membawa kemudaratan yang besar kepada seseorang itu. Maka apabila kita sebutkan segala faedah-faedah perkahwinan, kita telah sebutkan segala mudarat yang mungkin boleh berlaku kepada seseorang hasil daripada perkahwinan, maka kita nak buat pertimbangan. Bagaimana kita nak buat pertimbangan? Hendaklah kita pertimbangkan dengan adil kebaikan dan keburukan. Yang mana lebih banyak? Sekiranya kebaikan itu lebih banyak daripada keburukan, maka eloklah dia berkahwin. Dan jika sebaliknya, iaitu timbang-timbang, ia tengok buruk banyak ni, lagi. kalau kahwin lebih banyak keburukan daripada kebaikan, maka dalam keadaan begitu lebih baiklah dia terus membujang. Tetapi kita kena ingat, di sini saya ingin beri peringatan, konteks berbujang dalam membujang dalam perbahasan Imam Ghazali rahimahullah ini bukan berbujang supaya kita membujang supaya dapat bebas nak pergi ke mana, ke sana, ke sini, tiada siapa yang melarang. Tak ada komitmen Membujang dia kata tiada komitmen. Tetapi maksud membujang di sisi Imam Ghazali rahimahullah di sini adalah orang yang membujang demi untuk beribadat kepada Allah. Kenapa? Kerana dia takut perkahwinan itu hanya menjauhkannya daripada tujuan hidupnya yang asalnya itu beribadat kepada Allah. Itu poin yang penting untuk kita ingat. Tujuan berbujang dalam konteks perbahasan kita bukan membujang, tak nak ada komitmen apa semua, pilih membujang tapi membujang tetap menjauhkan daripada hidup dengan cara hidup yang liar, tidak mempedulikan halal yang haram. Kalau membujang yang sebegitu, maka ia adalah perbuatan membujang yang tidak dibenarkan oleh agama. Bahkan dalam keadaan begitu, lebih baiklah dia berkahwin. Kerana membujang itu menyebabkan dia terjerumus ke dalam maksiat. Kita bukan cakap tentang membujang supaya bebas melakukan maksiat. Di sini membujang maksudnya membujang kerana komitmen terhadap agama. Komitmen terhadap ibadat. Orang yang tidak mahu amal ibadatnya terganggu disebabkan oleh tanggungjawab dalam perkahwinan. Jangan salah faham konsep membujang tu lah. Kita kena faham dengan jelas apa yang sebenarnya. Macam Cik Asam pun dah sebut tadi, kita dah boleh timbang elok-elok kebaikan, kita dah sebut 5 hari tu. Bahkan lebih lagi lah kalau kita ada kita punya apa yang kita nampak positifnya perkahwinan dalam sudut kita. Dan insyaAllah kita nak sambung lagi selepas ini dalam perbincangan kita. Banyak lagi yang kita bicarakan, dan keburukan pun kita dah sebut yang 3 tadi. Ada banyak lagi yang akan kita nak pertimbangkan. Masuk pertimbangan pula selepas ini. Jadi anda jangan ke mana, teruskan setia bersama-sama kami bersama dalam Tafakuh Fiddin, Adab Nikah Kahwin di IKIM Inspirasi Inforia Islami.
all the poetry ever written, every verse and every line, all the love songs in the world and every melody and rhyme. If they were combined, they would still be unable to express what I want to define when I try to describe my love for you. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه صلوات الله عليه. Every sound and every voice in every language ever heard, each drop of ink that has been used to write every single word, they could never portray everything I feel in my heart and wanna say. And it's hard to explain why I could never describe my love for you. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه صلوات الله عليه. There's not a single person who can ever match his worth in character and beauty to ever walk on earth. I envy every rock and tree and every grain of sand that embraced his noble feet or that kissed his blessed hands. Ya Rasulullah, Ya Habib Allah, grant us the chance to be with him. We pray to you, Allah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه صلوات الله عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه، يا رب صل عليه، يا رب صل عليه صلوات الله عليه. Balik Pulau, Pulau Pinang, 102.7 FM. Masih lagi terus bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami. IKIM, waktu ini kita dalam segmen Tafakuh Fiddin bersama dengan Encik Mat Asham Ahmad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik IKIM. Adab nikah kahwin kita dah sebut juga keburukan-keburukan yang mungkin berlaku sekiranya kita tidak melihat perkahwinan itu satu perkara yang serius yang banyak boleh kita perhalusi. Jadi kita nak sambung lagi perbincangan kita dalam siri kali ini. Kita dah tengok baik, kita dah tengok buruk, maka sekarang ini masa untuk kita buat pertimbangan. Apa yang sewajarnya kita buat sebelum, ini cerita sebelum lagi, belum masuk pun perkahwinan, ini sebelum perkahwinan lagi. Silakan Cik Sam. Ya. Sekarang ni nak berkahwin ke nak membujang? Maksudnya. Dan saya telah jelaskan tadi, tujuan hidup itu tidak berubah. Saya? Berkahwin ke, membujang ke, tujuan hidup sebagai seorang Muslim itu tetap sama. Liya'budun. Itu untuk beribadat kepada Allah. Cuma kita bercakap sekarang ni dalam konteks beribadat kepada Allah itu
baik kita beribadat serta berkahwin ke beribadat serta membujang. Itu maksudnya. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullah dalam kes yang pertama, kalau sekiranya seseorang itu cenderung kepada penghasilan yang haram dan jauh dari Allah dengan sebab kahwin. Maksudnya bila berkahwin, maka dia cenderung untuk buat benda haram pula. Kerana nak menanggung kehidupan perkahwinan. Nak berikan kemewahan tadi. Apatah lagi kalau sekiranya dia berkahwin dengan orang-orang isteri yang jenis, dia tahu latar belakangnya bagaimana, kehidupan yang bagaimana, gaya hidup yang bagaimana. Kalau aku kahwin dengan dia ni mesti begini. Kita boleh agak. Dengan cara hidup yang mewah yang high maintenance orang kata. Jadi mungkin dalam keadaan begitu yang jadi suaminya itu akan terjebak ke dalam penghasilan yang haram. Maka dalam keadaan begitu lebih baiklah dia membujang. Lebih baiklah dia membujang daripada berkahwin, kerana dalam keadaan begitu berkahwin itu hanya membawa mudarat yang lebih besar untuk dirinya. Maka dalam keadaan begitu, alasan untuk mendapat anak bukanlah alasan yang kukuh. Kalau sekiranya dapat anak tetapi kita hanya akan membela anak dan isteri itu dengan penghasilan yang haram. Kerana yang lebih utama adalah menyelamatkan diri sendiri dahulu. Jadi kalau kita tak dapat nak selamatkan diri kita sendiri, dalam ayat Quran itu disebut qu anfusakum. Selamatkan diri engkau sendiri dahulu. Macam mana kita nak selamat diri kita kalau sekiranya makan minum kita daripada hasil yang haram? Sedangkan jelas dinyatakan barang siapa yang tubuh badannya tumbuh daripada hasil yang haram, fannaru aulabih, maka api neraka itu lebih layak baginya. Dengan sebab apa? Dengan sebab daging yang tumbuh daripada tubuhnya itu adalah hasil daripada makanan yang haram. Jadi bagaimana seorang yang tidak dapat menyelamatkan dirinya daripada api neraka nak menyelamatkan anak dan isterinya daripada api neraka pula? Bahkan dalam keadaan itu dia hanya menambahkan lagi bebannya di akhirat kelak. Sudahlah dia sendiri itu amalannya tidak seberapa, penuh dengan dosa, berhadapan dengan Allah, tambah pula anak dan isteri. Tanggungan. Anak dan isteri datang pula mengadu di hadapan Allah. Mereka jadi macam ni kerana ayah, suami mereka tidak melaksanakan tugasnya dengan sepatutnya di akhirat dan di dunia ini. Maka bertambahlah lagi bala bencana yang akan menimpanya di akhirat kelak. Itu keadaan yang pertama. Bagi mereka yang mahu berkahwin dengan alasan dia takut berzina, dia tak tahan, hawa nafsunya tidak tahan, kalau dia tak berkahwin dia mungkin akan terjebak kepada zina. Maka dalam keadaan begitu lebih baik dia berkahwin, walaupun mungkin pada masa yang sama dia terjebak dalam cari makan benda yang haram. Kerana dua itu, berzina itu lebih besar. Dia cari rezeki yang haram dengan berzina. Dua-dua itu haram. Betul. Tetapi berzina itu lebih berat. Jadi yang lebih ringan baginya adalah dia mencari rezeki yang tak berapa bersih, akan tetapi dia berjaya mengelak diri daripada berzina. Maka dalam keadaan begitu, pertimbangannya adalah berkahwin. Lebih baik dia kahwin. Walaupun perkahwinan itu menyebabkan dia mencari rezeki yang haram. Faham situ? Faham. Bagaimana pertimbangan yang dilakukan setelah melihat buruk baik sesuatu perbuatan itu kepada diri kita. Kemudian kalau sekiranya seseorang itu boleh tahan berzina, dia ada keinginan kepada perkahwinan, tapi tidaklah sampai kepada tidak mampu memelihara dirinya daripada perzinahan, dia boleh tahan. Tetapi yang dia tidak boleh tahan adalah menjaga pandangan matanya.
tak tahan tengok perempuan yang cantik, rasa nak tengok. Tu. Maka lebih baik untuk dia tidak berkahwin. Itu masih lagi dalam kes dia mencari harta yang haram. Kerana apa? Kerana dosa memberi nafkah yang haram itu berterusan. Dosa memberi nafkah yang haram itu adalah dosa yang berterusan. Hari-hari dia pergi cari rezeki yang haram. Misalnya kata setiap hari dia berjudi. Ataupun dia menguruskan kedai judi. Dan daripada pengurusan kedai judi itu dia dapat hasil yang banyak. Maka setiap hari dia beri makan anak isteri dia dengan sumber hasil perjudian. Tapi dia ni kalau sekata dia tak kahwin sekalipun, dia tak sampai berzina. Dia hanya berjudi je. Dia tak sampai berzina. Maka dalam keadaan begini, lebih baik dia tak berkahwin. Kerana apa? Kerana kalau dia tak berkahwin pun, dia hanya berdosa mata. Memandang. Jadi pandang ni benda yang berlaku sekali-sekala. Sedangkan memberi makanan yang haram kepada anak isteri itu adalah sesuatu yang dibuat berterusan. Hari-hari. Maknanya segi mudarat itu lebih besar dosanya dia memberikan makan minum yang haram daripada dosa mata tadi. Daripada dia tak tahan pandangan mata. Melihat kepada perempuan contohnya. Begitu. Jadi begitu. Contoh bagaimana kita membuat pertimbangan apabila nak menentukan pendirian kita, sama ada nak berkahwin ataupun tidak berkahwin. Kata Imam Ghazali rahimahullah, kalau sekiranya engkau bertanya, bagaimana pula keadaannya dengan seseorang yang terselamat daripada segala keburukan-keburukan yang kita sebutkan sebelum ini. Dia terselamat daripada mencari pendapatan yang haram. Maknanya dia ada harta. Mungkin ayah dia tinggalkan harta yang banyak, bersangka dia memang orang kaya. Jadi dia tak perlu bersusah payah mencari harta, apatah lagi mencari harta yang haram. Dia dah ada harta yang banyak. Ataupun dia ada pekerjaan yang baik, yang memberikannya pendapatan yang lumayan, yang cukup untuk membela isteri dan anak-anak. Jadi tak timbul masalah untuk dia cari sumber yang haram. Dan dia juga tidak ada masalah dari segi pendidikan anak dan isteri. Dia boleh melaksanakan tugasnya dengan baik. Dia boleh bersabar dengan kerana isteri. Dia boleh bersabar dengan kerana anak-anak. Dan dia juga tidak mudah hilang tumpuan terhadap amal ibadatnya. Hanya dengan sebab dia ada isteri dan anak-anak. Maknanya ketiga-tiga perkara yang mungkin boleh berlaku akibat daripada berkahwin itu, dia terselamat daripadanya. Maka dalam keadaan begitu, Imam Ghazali ditanya, yang manakah lebih afdal? Dia terselamat daripada keburukan, yang manakah lebih afdal? At-takhalli li'ibadatillah. Maknanya dia membujang demi memberikan tumpuan kepada ibadat kepada Allah, ataupun dia menikah. Maka jawab Imam Ghazali, fa'aqulu, maka aku punya jawapan, yajma'u bainahuma, eloklah dia ambil kedua-duanya. Maknanya dia teruskan dengan amal ibadatnya, tetapi pada masa yang sama dia juga bernikah. Kenapa? Kerana nikah itu, kata Imam Ghazali rahimahullah, laisa mani'an min at-taqalli li ibadatillah. Nikah itu pada dasarnya bukanlah penghalang daripada seseorang itu untuk beribadat kepada Allah. Dengan sebab ia hanyalah semata-mata suatu akad. Tetapi ia menjadi penghalang apabila dia berkait dengan hajat kepada mencari rezeki. Kerana dia menyebabkan timbul hajat yang lebih besar untuk kita mencari pendapatan untuk hidup, mencari nafkah untuk hidup. Maka kalau sekiranya seseorang itu berupaya untuk
memperolehi pendapatan yang halal. Maka fan nikah aidan afdal. Maka nikah adalah afdal baginya. Itu yang disebut dalam hadis, ta'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Maka siapa yang cukup kemampuan Maka untuk berkahwin. berkahwin, maka menikah. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana siang dan malam itu masanya panjang, yang memungkinkan seseorang itu untuk menumpukan kepada amal ibadat. Kalau sekiranya keadaannya sebaliknya, dia terpaksa bekerja bertungkus lumus untuk mencari pendapatan bagi menanggung keluarganya, sehingga tidak tinggal baginya waktu, melainkan waktu-waktu untuk dia sembahyang yang wajib-wajib saja, dan sedikit waktu untuk dia berehat dan tidur dan makan dan menyempurnakan hajat-hajatnya sebagai manusia. Dan sedangkan lelaki itu, orang itu, dia jenis daripada seseorang yang jalan dia menuju akhirat itu hanyalah melalui sembahyang yang sunat, sembahyang sunat. Jadi amal ibadat. Amal ibadatnya adalah berbentuk haji, yang berbentuk amalan-amalan badaniyah. Jadi macam tu. Maka nikah juga lebih baik baginya. Pasal dia tak ada amalan lain selain pada amalan-amalan yang bersifat badaniyah. Maka nikah tetap lebih baik dari baginya. Kerana apa? Kerana walaupun dia penat, lelah, bekerja siang dan malam, mungkin buka gerai berniaga kan. Tahu sajalah orang yang berniaga di gerai, berniaga di pasar malam, berapa baru balik. Betul. Jadi masa untuk beribadat sekejap, berhenti sekejap, sembahyang, jaga gerai, saya nak pergi sembahyang. Lepas tu datang kerja balik. Lepas tu bila habis masa berniaga, nak benda kemas, mungkin balik ke rumah pukul 2-3 pagi. Tidur penat. Esok bangun pagi mungkin nak pergi ke pasar untuk cari bahan-bahan untuk dimasak, dan malam ni niaga pula. Lagi. Begitu. Akan tetapi kalau dia fikirkan, lihat kepada dirinya, bentuk amal ibadat yang dia boleh buat hanyalah amal ibadat yang berbentuk fizikal. Jenis sembahyang, puasa, zakat, haji, jenis macam tu. Maka pada masa itu tetap lebih baik baginya bernikah. Kerana di dalam kerja dia mencari rezeki yang halal dan menyempurnakan keperluan kaum keluarganya itu, dan dalam mendidik anak-anak, dan dalam bersabar terhadap akhlak isterinya, maka itu pun semua dikira sebagai ibadat kepadanya. Maka dalam keadaan begitu, nikah kahwin itu menjadi ibadat kepadanya. Semua ibadat. Dia bekerja cari makan untuk anak isteri dia, jaga anak dia, bersabar terhadap kerenah isteri. Itu semua adalah merupakan ibadat-ibadat yang tidak kurang kelebihannya berbanding dengan amalan-amalan sunat dan juga ibadat-ibadat yang dia kerjakan. Ya. Itu dia. Banyak lagi perbincangan kita tentang adab nikah kahwin. Kita sekarang ni tengah nak buat pertimbangan, yang mana membujangkah atau masuk ke alam perkahwinan. InsyaAllah jangan ke mana-mana, kembali berehat seketika. Kita nak terus dengarkan pertimbangan demi pertimbangan agar kita buat sesuatu itu tidak akhirnya menjerumuskan kita kepada lembah maksiat, kepada dosa pula kan. Maka kita nak kena buat sesuatu itu dengan ilmu, dan insyaAllah kita nak dengarkan banyak lagi bicaranya selepas ini. Jadi anda jangan ke mana, dengarkan seketika nanti dalam adab nikah kahwin menerusi Tafakuh Fiddin.
sunnah orang berjuang, mengembara dan berkelana, miskin dan papa jadi tradisi, berenggang dengan anak dan istri. Sudah sunnah orang berjuang, mengembara dan berkelana, miskin dan papa jadi tradisi, berenggang dengan anak dan istri. Biasanya para pejuang rumah mereka merata-rata, rezekinya tidak menentu, tidur baringnya tak berwaktu, rezekinya tidak menentu, tidur baringnya tak berwaktu. Orang lain membuat hal-hal, tapi dia membuangnya. Orang lain kawan terbatas, tapi pejuang kawan merata. Orang lain musuhnya kurang, pejuang musuh tidak terbilang. Orang lain musuhnya kurang, pejuang musuh tidak terbilang. Sudah sunnah orang berjuang, mengembara dan berkelana, miskin dan papa jadi tradisi, berenggang dengan anak dan istri. Tidak kurang yang sayang padanya, orang lain mati dilupa, para pejuang tetap dikenang, sejarahnya ditulis orang, makamnya sentiasa diziarahi, perjuangan tetap diingati. Sudah sunnah orang berjuang, mengembara dan berkelana, miskin dan papa jadi tradisi, berenggang dengan anak dan istri. Sudah sunnah orang berjuang. Ikim Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih atas perhatian anda, kepada semua rakan-rakan kita yang terus bersama-sama menerusi Tafakuh Fiddin waktu ini bersiaran menerusi adab nikah kahwin. Kita bersama dengan Encik Mat Asham Ahmad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Ikim. Berbicara kita pada waktu ini adab nikah kahwin. Kita dah cerita awal hari itu
kelebihan ataupun kebaikan daripada perkahwinan. Dan juga kita dah pun dengarkan keburukan perkahwinan. Sekarang ni kita nak buat pertimbangan, adakah membujang atau masuk ke alam perkahwinan. Tapi tadi Cik Azham dah sebut banyak lah tentang pertimbangan demi pertimbangan. Kalau seseorang itu mampu jaga matanya, kalau seorang itu mampu menahan dirinya daripada berzina, cuma ada maksiat mata, eloklah dia berkahwin, walaupun dia percaya sumber-sumber itu sumber-sumber yang haram tadi yang kita dah sebutkan. Dan bila terakhir tadi kita melihat bagaimana perkahwinan, sekalipun seseorang itu beribadah, nilai ibadahnya tidaklah sehebat mana. Mungkin bangun tengah malam tidak, ibadah-ibadah macam Cik Azham sebut tadi, ibadah-ibadah badaniyah tu, seperti solatnya, baca Quran, seperti haji dan sebagainya. Bagaimana pula seperti yang kita maklum, kalau masuk ke alam perkahwinan dengan menahan sabar terhadap isteri, menunaikan hak dan tanggungjawab, memberi nafkah yang halal kepada isteri, itu dikira sebagai satu ibadah. Tapi bagaimana pula kita melihat Nabi Isa yang tidak berkahwin? Ya. Sememangnya Imam Ghazali ada menyebut tentang perkara ini. Kalau kita katakan berkahwin itu adalah merupakan sesuatu yang afdal, kerana dalam perkahwinan itu sendiri terkandung amalan-amalan, mana perkahwinan itu tidak merugikan dari segi ibadat. Ibadahnya ada. Perkahwinan itu sendiri adalah merupakan ibadat. Betul? Ibadah. Apatah lagi dalam perkahwinan itu juga mengandungi perkara-perkara yang menghalang seseorang itu daripada maksiat. Jadi kalau begitu, mungkin ada orang yang akan bertanya, membangkitkan persoalan, kalau begitu kenapa Nabi Isa alaihissalam tidak berkahwin? Kalau betul lah perkahwinan itu adalah merupakan sesuatu yang baik, yang besar, yang utama. Dan begitu pula ada orang mungkin akan bertanya, kalau sekiranya yang lebih baik itu adalah menumpukan kepada amal ibadat, yang lebih besar, yang lebih utama adalah menumpukan kepada amal ibadat, kenapa pula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebaliknya? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak berkahwin, ramai isterinya. Betul. Jadi macam kata kita lihat dua contoh ini, dua contoh yang berlainan. Satu, Nabi Isa langsung tak berkahwin. Sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkahwin. Bukan setakat berkahwin, bahkan ramai isterinya. Sana banyak berkahwin. Maka jawab Imam Ghazali rahimahullah ini penting untuk kita perhatikan. Kata Imam Ghazali, fa'lam anna al-afdal al-jam'u bainahuma. Maka hendaklah engkau ketahui bahawa yang lebih afdal, yang terbaik adalah menghimpunkan kedua-duanya. Maknanya ibadat itu memang tujuan hidup kita. Bujang pun kena ibadah, bujang ke kahwin kena pun ibadah juga. Betul. Bahkan lebih baik kalau sekiranya kita beribadat serta berkahwin, itu menghimpunkan kedua-duanya. Maknanya kalau boleh dihimpunkan kedua-duanya, maka himpunkanlah seperti mana yang dibuat dan ditunjukkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dengan syarat seseorang itu qadara, maknanya dia mempunyai kemampuan zahir, kemampuan batin, kemampuan semua, kemampuan yang membolehkannya melakukan kedua-duanya. Mampu melakukan amal ibadat tanpa cuai, pada masa yang sama mampu juga memelihara keluarganya, mendidik keluarganya, dan bersabar terhadap masalah-masalah dan kesukaran-kesukaran yang timbul akibat daripada hidup berkeluarga. Itu yang terbaik. Maka orang yang sedemikian, la yushghiluhu 'anillahi syaghilun. Perkahwinan ke apa-apa ke perkara sekalipun tidak menyebabkan dia distracted, jauh daripada Allah. Apa-apa pun perkara-perkara yang dia lakukan, kahwin ke, minat pada sukan ke,
minat kepada apa-apa permainan ke, nak berhibur ke, dia buat semua benda itu. Akan tetapi perkara-perkara yang dia buat itu sedikit pun tidak menjauhkannya daripada mengingati Allah. Begitu. Itu adalah yang terbaik. Dan Nabi kita SAW adalah contoh yang menunjukkan bagaimana seseorang itu boleh mengambil kedua-duanya. Mengambil kedua-duanya. Wa jama'a baina fadlil ibadati wan nikah. Rasulullah SAW menunjukkan bagaimana baginda menghimpunkan kedua-dua kebaikan, iaitu kebaikan ibadah dan juga kebaikan hidup berkeluarga dengan bernikah kahwin. Adapun Nabi Isa alaihissalam, maka baginda SAW mungkin mengambil pendirian berhati-hati. Akhadha bil hazmi la bil quwwah. Dia tidak sekuat Nabi kita SAW. Wahtata li nafsihi, dan dia bimbang terhadap dirinya. Barangkali hal keadaannya adalah hal keadaan seseorang yang mungkin boleh terkesan. Dia memandang kepada dirinya sendiri. Mungkin dia rasa dia boleh terkesan al-ishtighal bil ahli. Mungkin dia tidak mampu menanggung kesibukan, kesusahan, kepayahan menjaga keluarga, memelihara keluarga, memberi makan kepada keluarga, mendidik anak dan isteri. Mungkin dia tidak mampu. Atau yata'adzaru ma'ha talabul halal, ataupun dia rasa dia tidak mampu untuk mencari rezeki yang halal yang mencukupi untuk membela keluarganya. Kalau nak cari ni, aku kena kerja gini. Tak sempat. Aku nak beribadat lagi, tak sempat. Dia rasa dia tak mampu. Atau la yatayassaru fiha al-jam'u bainan nikah wa takhalli lil ibadah. Ataupun dia rasa dia jenis orang yang tidak mampu untuk buat dua-dua sekaligus. Dia tak mampu untuk buat dua-dua sekaligus. Maknanya kalau dia buat satu, dia akan mencuaikan satu yang lain. Kalau dia berkeluarga, dia bimbang dia akan mencuaikan amal ibadat. Dan kalau dia tumpukan kepada amal ibadat, mungkin dia akan mencuaikan keluarganya. Ini dalam kes Nabi Isa alaihissalam. Maka dalam keadaan begitu, baginda Isa alaihissalam memilih untuk at-takhalli lil ibadah. Memilih untuk membujang demi untuk melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi itu yang menyebabkan perbezaan di antara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Isa alaihi salam. Jadi kita kena ingat balik kepada apa yang saya sebutkan awal tadi. Matlamat yang terbesar, fokus yang terbesar itu kita tak lari. Dalam kedua-dua keadaan, yang menjadi asas kepada pertimbangan kita adalah sama ada berkahwin atau tidak berkahwin itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah ataupun sebaliknya. Menjauhkan. Begitu. Maknanya selagi mana apa yang kita lakukan itu, perkahwinan itu tidak menjauhkan diri kita daripada Allah, maka dia tetap merupakan sesuatu yang baik untuk kita kerjakan. Itu adalah kesimpulannya. Itu dia. Sebab perkahwinan pun ibadah, ada nilai ibadahnya, dan nak menguruskan sesuatu, setiap apa dalam perkahwinan itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seperti yang disebutkan tadi, yang dikatakan oleh Imam Ghazali sendiri, bagaimana menghimpunkan keduanya itu adalah lebih baik. Sebab bujang pun perlu beribadah, berkahwin pun perlu beribadah. Kita tak ada satu perkara itu mengurangi nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah banyak lagi yang perlu kita bicarakan, yang bakal kita dengarkan perbincangan dalam adab nikah kahwin. Kita nak bagi faham pada semua orang, ada pelbagai perkara sebelum pada masuk alam perkahwinan itu yang perlu kita buat pertimbangan. Dan insya-Allah nanti dah masuk alam perkahwinan pun ada lagi perkara-perkara yang perlu kita jelaskan kepada semua agar semua faham. Apa yang paling penting, matlamat kita
adalah mewujudkan satu institusi kekeluargaan yang harmoni, yang penuh dengan kasih sayang, yang pastinya semua orang faham setiap peranan dan tanggungjawab masing-masing. InsyaAllah dalam adab nikah kahwin kembali seminggu minggu depan. Terima kasih banyak Cik Asham. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua rakan-rakan saya, teruskan setia bersama-sama kami. Tafakur Fiddin kembali seminggu minggu depan. Hari dan waktu yang sama, Selasa 9 malam. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Isteri aku ni seorang yang gigih dan sentiasa ceria. Awal pagi dia siapkan sarapan untuk aku dan anak-anak. Tidak lupa minuman kopi Bali Munawarah A yang aku bancuh khas untuknya. Kemudian dia mulakan perniagaan online-nya. Malam pula dia memasak untuk kami sekeluarga. Aku sangat bersyukur kepada Allah kerana memberi aku seorang insan yang sangat rajin dan berdedikasi. Terima kasih, Abang. Tiap-tiap hari Abang bancuhkan saya kopi Bali Munawarah ini. Layari www.smartcoco2u.com atau FB Smart Coco A+ untuk membuat pesanan kopi Bali Munawarah A sekarang. Hubungi 017-437-9124 atau 017-479-1274. Diiktiraf halal oleh JAKIM. Ayo sertai kempen Jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu, Ya Aqsa. Sah. Apa sah? Nuraisa lah. Kenapa? Nuraisa produk makeup mesra wudu. Nuraisa yang bantu bimbing suri rumah untuk berniaga tu. Iyalah. Kenapa? Apa sah Nuraisa ada program bina bisnes di seluruh Malaysia? Aku pun nak dibimbing Nuraisa lah. Sah kau tak boleh. Bini kau boleh. Nuraisa nak bimbing wanita lah. Wanita. Apa sah Nuraisa produk mesra wudu. Foundation, lipstick, makeup mudah dibersihkan. Jom bina perniagaan dari rumah dan jana pendapatan dengan Nuraisa. Radio IKIM 2020 ini membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Segalanya telah engkau tentukan. Ya Tuhan maafkanlah, ampunilah kami. Ittihad itu. IKIM memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sedapnya susu Wildan dan segarnya susu Wildan dan rasa yang lazat susu Wildan, kualiti hebat susu Wildan. Dapatkan susu Wildan di kedai-kedai dan pasar raya terpilih atau hubungi 019-965-3166 019-965-3166. Stokis dan ejen diperlukan. Bos, saya keluar kejap ya. Pergi bayar zakat. Syarikat kita kan buat potongan zakat bulanan. Keluar buat apa lagi? Saya tak tahu pun. Macam mana tu, bos? Pergi isi borang kad bahagian gaji atau nak senang lagi, daftar di ptg.zakat.com.my. Lagipun sekarang PPZ Mawid tengah buat kempen skim potongan zakat bulanan. Oh, iya ke? Mudahnya. Tak perlulah keluar lagi. Terima kasih, bos. Layari ptg.zakat.com.my. Daftar sekarang. Al-Quran tidak memadai sekadar dibaca, ditilawah atau ditaranum begitu sahaja. Tetapi hendaklah turut diambil pengajaran bagi mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. IKIM telah menghasilkan buku baru bertajuk Al-Quran dan Peradaban yang berusaha menggarap dimensi penting peradaban Islam yang digagaskan oleh Al-Quran. Pelbagai bab menarik yang dibahaskan dalam buku ini antaranya mengetengahkan gagasan peradaban Al-Quran berhubung dengan maqasid Al-Quran, Al-Quran dan akal, Al-Quran dan kemujizatannya dari sudut sains, Al-Quran berkaitan hidup dan mati serta banyak lagi. Dapatkan buku Al-Quran dan Peradaban di laman web kami www.ikimniaga.my www.ikimniaga.my atau hubungi 03-6204-6389 atau 388 untuk maklumat lanjut. Diskaun hebat menanti anda. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Carta Nasyid IKIM.
bersama saya, Irwan Johari, setiap Sabtu 10 pagi dan ulangannya setiap Ahad 9 malam menampilkan lagu-lagu popular, lagi terbaik dan info-info terkini artis nasyid kesayangan anda. Jangan lupa teruskan mengundi di www.ikim.my/carta